Hi, welcome back to my humble channel. So, hari ni saya nak cerita satu pengalaman yang sedih. Sedih lah juga, lebih kurang sedih. Hari tu saya, disclaimer saya siap, saya bukan nak menunjuk saya ni bagus ke apa. Saya nak share, mungkin boleh memberi pengajaran untuk orang lain untuk buat benda yang sama. Kita ni macam ni. Hari tu, saya ada bagi baju kepada warga sekolah, makcik cleaner lah, biasalah. Baju yang tak muat lah. Jadi, daripada saya buang, jadi saya bagilah kepada makcik ni. Makcik ni dia ada cucu dia masih bersekolah. So kita fahamlah mungkin baju-baju kita tu lebih sesuai untuk dia. Jadi saya pun bagilah baju saya. Apa yang menyentuh hati saya is, dia ada cakap macam ni tau kat nenek dia ni, kat makcik cleaner sekolah saya ni. Dia cakap, Mak, dia panggil Mak, kalau baju daripada Cikgu Ayu, tolong simpan, jangan bagi kat orang lain, bagi kat dia. Faham tak? Dia macam ni, saya sangat tersentuh dengan cerita ni. Bagi kita, benda tu kita sudah tak nak pakai, benda tu sudah, bukanlah kita nak cakap tak ada nilai, tapi benda tu kita memang sudah tak nak pakai. Kita sudah tak nak benda tu. Faham tak? Benda yang dah tak berguna bagi kita menjadi satu kegembiraan untuk orang lain. Benda yang kita dah nak buang, secara kita tak sedar, benda tu menjadi benda yang ditunggu-tunggu oleh orang lain. Faham tak situasi dia? Saya sangat tersentuh, tak insaf dengan diri kita. Kalau kita rasa kita ni susah, rupanya ada lagi yang lebih susah daripada kita. Mungkin kita selalu mengeluh. Macam saya masih menyewa. Saya belum direzekikan untuk buat rumah. InsyaAllah lah, di masa hadapan nanti mungkin insyaAllah. Kita merungut lah, kenapa kita masih menyewa, kenapa kita masih belum direzekikan untuk buat rumah sendiri. Tapi orang lain, hanya pakaian sudah boleh buat mereka gembira, tidak semestinya dengan sebuah rumah seperti yang saya inginkan. Inilah cerita tersebut dia macam bagi wake up call kepada saya bahawasanya pentingnya untuk kita bersyukur. Bukanlah sebelum ni saya tak bersyukur, tapi daripada cerita tersebut buat saya lebih bersyukur dengan apa yang saya ada. Kita tak perlu merungut dengan apa yang kita tidak ada, tetapi bersyukurlah dengan apa yang kita sudah ada. Bersyukur ni tidak bermaksud kita dah ada segala-galanya. Tak semestinya kita ada semua baru kita perlu bersyukur. Kita bersyukur sebab kita sudah ada apa yang kita ada. Okay, contoh sebab saya belum ada rumah sendiri, saya masih menyewa. Bersyukurlah sebab saya masih ada pendapatan untuk kita sewa rumah. Bersyukurlah sebab saya masih ada rumah untuk berteduh. Saya masih ada rumah, walaupun rumah sewa, untuk saya duduk. Ada orang belum direzekikan untuk menyewa, ada yang masih menumpang rumah family, rumah mertua ataupun rumah adik-beradik. Mungkin bila di tempat mereka akan kata, oh, kalaulah saya ada rumah sewa sendiri pun saya dah bersyukur. Mungkin mereka berpendapat begitu. Daripada kita tu, saya rasa saya perlu untuk bersyukur dengan apa yang kita sudah ada. Dan jangan kita merungut dengan benda yang kita belum ada. Memang betul lah, bila kita bagi, bila kita memberi, bila kita menderma, Allah gantikan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Allah ganti sesuatu yang kita tak jangka. Okey, cerita dia macam ni tau. Daripada kisah saya bagi baju tadi, nak tahu tak apa yang Allah ganti kepada saya? Saya bagi baju yang size S dulu, baju yang MS yang saya sudah tak muat, dan sekarang ni saya pakai L tau. Kita tahu apa yang Allah ganti? Allah ganti baju baru size L dengan harga yang murah. Baju cantik tau, baju cantik, tapi Allah gantikan baju tu harga murah. Kebetulan saya pergi ke kedai waktu tu, bukan ngajar nak shopping baju pun, berjalan, lepas tu ternampak satu kedai dia lelong baju kurung, harga yang sangat murah dan cantik, harga yang tak masuk akal lah bagi saya untuk sepasang baju. Jadi secara tak sengaja saya pula terbelilah, adalah dalam hampir 10 kot. Bila saya pergi sekolah, saya pakailah baju tu. Kawan sekolah lah, cikgu cakap, cantik lah baju, beli kat mana. Saya cakap lah lelong. Baju ni, baju saya beli tengah lelong. Dia kata, cantik lah baju ni. Macam ni. Dan sebenarnya baju tu mahal juga. Tapi bila dia buat lelong macam tu, sebab dia cakap lepas musim raya, dia dah clear kan. Tapi baju tu bukanlah baju yang outdated, baju yang fashion lama tau. Dia masih lagi cantik baju tu, masih lagi corak terkini, tapi nak lelong sebab dia nak clearkan stok baju kurung tu. Dan mungkin juga merupakan sebab kepada yang Allah nak bayar balik. Saya rasa macam tu lah kot. Sebab kita tak tahu, bila kita menderma atau bila kita bersedekah, kita tak tahu ganjaran yang macam mana yang Allah nak ganti. Ada yang orang bersedekah, Allah panjangkan umur dia. Ada yang bersedekah, Allah selamatkan dia daripada kemalangan. Ada yang bila bersedekah, Allah kurniakan kawan-kawan yang baik di dalam circle dia. Kita tak tahu dalam bentuk apa yang akan Allah ganti tau. Yang ni memang selalulah kita dengar, kita tak akan miskin pun bila kita menderma. Tapi kita sayang nak bagi, sebab kita rasa benda tu makin kurang. Betul, saya pun dulu, saya sangat-sangat susah untuk memberi. Saya sedar dulu, bila situasi saya kurang bersedekah, kurang menderma, saya rasa hidup saya waktu tu susah. Walaupun kita single masa tu, kita tak ada komitmen lagi, belum kahwin. Sepatutnya kita sudah mewah tau, tapi saya tak tahu kenapa masa dulu ada sahaja yang Allah tarik Allah tarik rezeki saya. Mungkin tiada keberkatan lah dalam
dalam rezeki saya tu. Mungkin sebab dia sebab kurang menderma lah. Kalau lah kita kata, kalau saya boleh kembali kepada zaman single dulu, saya nak menderma, saya nak kalau boleh jumpa sama-sama pun saya nak menderma. Dulu memang jarang sangat saya bersedekah. Waktu tu mungkin pendedahan tentang derma sedekah ni sangat-sangat kurang. Yang kita selalu dengar, kalau kita bersedekah kan, Allah akan ganti dengan lebih lagi. Allah akan ganti, Allah akan bagi lagi tanpa kita tahu jalannya. Betul lah, memang betul. Kalau nak tahu, silalah buat sendiri. Kalau nak tahu, cuba bagi hari ni dan lupakan apa yang kita bagi. Kita lupa. Jangan kita ingat, oh semalam aku sedekah RM1 kat dia ni. Tak. Jangan kita fikir pun jumlah dan bila kita bagi dan pada siapa kita bagi. Kita terus lupakan. Itu sajalah celoteh saya pada hari ini. Ini merupakan video yang keempat yang saya bercakap dengan kamera ni. Tapi sebenarnya salah satu untuk saya improve skill saya bercakap depan kamera. So siapa yang sama macam saya, siapa yang masih malu untuk bercakap depan kamera macam ni, kita tengoklah video saya ni, supaya korang yang kat luar sana yang malu boleh mengatasi rasa malu untuk bercakap depan kamera macam ni. Itulah. Okay, sebelum saya end this video, saya ada satu baju yang saya tak nak pakai. Nanti saya letak gambar lah kat sini. So siapa yang nak baju tu, saya tak pakai lagi. Baju tu saya hanya try untuk saja try. Saya tak pernah saya tak pernah pakai lagi baju tu untuk keluar jalan-jalan, belum. Saya hanya test saja baju tu. Saya memang tak pakai baju tu. So siapa yang nak, nanti saya akan pilih lah. Korang komen kenapa nak baju ni. Mungkin korang ada nak pergi event ke, pergi jalan-jalan dengan kawan, nak pergi mall ke, mungkin belum ada baju baru lagi yang nak pakai. Mungkin apa-apa je lah, atas sebab apa je. Sebab bukanlah mahal sangat pun, saya beli dekat TikTok shop juga. Okay, komen lah kenapa nak pakai baju ni. Nanti saya akan pilih lah. Untuk saya bagi, nanti saya post lah. Mungkin saya DM bagi alamat. Okay, itu je lah. Untuk bagi lebih semangat kepada saya, please subscribe, comment and like to my channel. Okay lah, bye.